Kita teruskan untuk sesi pembentangan yang kedua pula, yang mana akan membuat pembentangan bagi teras politik. Untuk itu, majlis menyebut dan juga mempersilakan Yang Berusaha Profesor Dr. Zainal Abidin bin Sanusi untuk naik ke atas pentas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Tan Sri Chairman Pengasas Musyawarah Nasional dan juga Tan Sri Gari Pengurusi kepada Musyawarah Nasional dan para hadirin div-div dikehormat yang dikasihi. Izinkan saya menyambung keresahan, berkongsi keresahan yang dikumpulkan oleh kumpulan saya, teras politik yang terdiri daripada wajah-wajah di atas ini. Ingin juga saya perkenalkan kerana mereka inilah berlatar belakangkan kumpulan data pemerhatian masing-masing. Saya mengambil masa Datuk Seri untuk meyakinkan mereka bahawa perbincangan kali ini bukan suatu retorik dan medan ini, platform ini sesuatu yang kita harus ambil sebagai amanah untuk kita laksanakan. Kumpulan saya ada Tuan Syed Menawar yang kita mungkin kenal sebagai ikon dari segi moderating session dan sebagainya. Kemudian ada juga Prof. Madya Dr. Syaza yang agak sensasi 2-3 minggu lepas kerana kenyataan yang diberikan, statement dipetik penyelidikan beliau. Kita juga ada Prof. Madya Dr. Muhammad Yusri Ibrahim yang merupakan, pada saya, the brain behind Data Center yang merupakan Chief Researcher for Ilham Center. Kita akan ada Datuk Dr. Tengku Nafal yang banyak buat program bersama kementerian dan agensi-agensi yang mengupas dan mengambil isu-isu yang dibangkitkan sebagai keresahan di peringkat bawah. Kita juga ada Prof. Madya Dr. Awi yang hadir secara person di sini yang merupakan pengarah Pusat Pembangunan Kepimpinan Pelajar UiTM. Ada juga Prof. Dr. Sharifah Syahirah yang menerajui talent yang sedang berada di KUPTM dan kita juga ada practitioner Dr. Encik Muhammad Naim yang merupakan foresight trainer yang melihat dari segi perspektif strategik untuk talent development. Jadi berdasarkan latar belakang ini, kita mengharapkan bahawa tidak mungkin kami untuk mengemukakan carangan, terutama dari segi skop politik dalam tempoh 20 minit, dan tidak mungkin juga kita menggambarkan 2-3 carangan yang kukuh boleh menyelesaikan soalan politik yang selama ini bertahun dibangkitkan keresahannya. Izinkan Datuk Seri dan semua hadirin saya mulakan bahawa kalau Dr. Izhar punya survey yang dilakukan, saya sekadar cuba melihat, mengumpulkan selain daripada dapatan-dapatan panel yang dikemukakan, saya sendiri juga terlibat. Mohon kalau boleh kembalikan slide. Salah saya. Baik. Okey. Selama 5 tahun kebelakangan ini, saya sendiri personally sudah turun ke 40 kawasan parlimen dan bersama mereka 3 hari 2 malam dengan kumpulan yang sekecil-kecil kumpulan sehinggalah kumpulan yang besar dan membawa isu yang ditemui ini di peringkat parlimen. Dan waktu yang sama juga di UIA, setiap semester kita akan ada 3,000 pelajar untuk turun bersama masyarakat untuk 200 projek setiap semester. Jadi dapatan daripada inilah kita kumpulkan sebagai keresahan-keresahan yang tidak mungkin boleh kita kemukakan exhaustive list apakah dia keresahan ini, tapi kita akan rangkumkan kemudian. Jadi berdasarkan ini, satu rumusan yang nak saya gambarkan bahawa tidak semua yang menjadi perbincangan di peringkat nasional, yang menjadi viral itu vital. Tidak semua yang tular itu adalah asas atau mewakili keresahan yang berlaku di bawah sana. Mungkin boleh kita gambar dalam 20-30%, tapi dalam 70% lagi adalah sesuatu yang tidak digembar-gemburkan. Yang senyap, yang akhirnya menyebabkan isu kepercayaan kepada sejauh manakah kita serius dalam menangani keresahan umat Melayu. Saudara-saudari, kami tidak cuba untuk merumuskan dari segi 1, 2, 3 perkara, tapi kita cuba rumuskan dalam 4 perkataan yang segala yang seperti yang dinyatakan, dibangkitkan oleh pengasas Musyawarah Nasional di waktu ucapan tadi. Kita letakkan dalam konteks kaki. Dan kaki ini satu mesej yang sangat penting kerana kita tahu ini badan tubuh badan kita yang paling yang kritikal.
Tanpa kaki ini akan terganggu pergerakan kita, kaki yang terluka juga akan menyebabkan kita terkesan dari segi ke mana nak dibawa. Ya. K yang pertama adalah kedudukan. Ya. Dan kita tahu hari ke hari isu seperti yang dibangkitkan oleh, seperti yang disuarakan oleh pengasas, isu tentang agama Islam, isu tentang agama, isu tentang perlembagaan semakin dibangkitkan. Dan keresahan ini tidak dapat dibendungkan lagi. Jadi bagaimana harus kita tangani persoalan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kita saja secara tuntas, tetapi saya yakin dan saya ulang sepenuhnya ya, kenyataan ataupun hasrat yang dinyatakan oleh pengasas bahawa Musyawarah Nasional ini adalah platform yang perlu kita yakinkan kepada para hadirin ini cuba menjadi penyelesaian. A pula adalah akses. Apa yang dimasukkan dengan akses ini adalah andainya kita sudah laungkan ya, pelbagai keyakinan, pelbagai jaminan yang ada dalam perlembagaan, artikel perkara 3, perkara 152, perkara 153, tapi laungan ini saja tidak cukup. Kerana yang perlu dilakukan adalah keyakinan bahawa setiap kali isu ini dibangkitkan, di mana kenyataan yang datang yang menyokong daripada pihak kerajaan untuk segera menangani. Memang berlaku tetapi kita perlukan kenyataan yang lebih kuat supaya kita yakin bahawa kita ada backup yang strong dalam konteks ini. Ya. Dan akses ini juga menggambarkan isu bahawa selama ini isu aset, isu ekonomi dan pemilikan dan sebagainya adalah satu yang sangat kritikal. Ya. Bermakna di saat di mana kita nyatakan bahawa perlembagaan melindungi kita, tetapi sejauh mana ini diterjemahkan menjadi dasar, menjadi pelaksanaan yang amanah, jujur dan efektif. Yang ketiga adalah suatu yang paling kritikal dan sangat penting. Ya. Kenapa dikatakan kemudian? Kerana kepercayaan, the trust deficit yang berlaku sekarang ini adalah suatu yang sangat-sangat kritikal yang saya rasa perlu ditangani. Memang dilaungkan perlu ditangani, tapi sejauh mana kita menangani ini secara jujur. Ya. Antara isu yang dibangkitkan adalah kepimpinan ini bukan saja soal dari 1, 2, 3, tetapi keseluruhan kepimpinan daripada institusi yang menerajui, yang dilihat sebagai memegang amanah bangsa Melayu ini. Dan inilah yang kita bangkitkan sebagai isu integriti dan sejauh mana kejujuran kita untuk memastikan bahawa ia ditangani secara ikhlas dan konsisten. Kerana kita lihat kadang-kadang ia dilihat sebagai being compromised kerana kepentingan politik dan sebagainya. Tapi inilah masa untuk kita benar-benar mengenengahkan ini sebagai suatu yang seperti pengasas bincang, nyatakan secara realiti, nyatakan secara jujur bagaimana kita nak tangani ini. Kerana kalau ini tidak ditangani, mungkin 2,000 yang hadir dalam dewan ini akan kembali dengan perasaan yang sama. Kita sudah dengar laungan, kita sudah dengar jeritan ada ketikanya, keresahan kita tentang integriti dan kepimpinan ini, tapi apabila keluar dari dewan, sejauh mana ia terus dilakukan secara istiqamah. Dan yang akhirnya, dengan 3 perkara ini, ia menimbulkan keresahan yang seterusnya, iaitu imajinasi bangsa Melayu pada 2030, 40 dan 50. Keresahan yang disuarakan oleh pengasas Musyawarah Nasional tadi di waktu ucapan adalah bagaimana nasib bangsa Melayu selepas ini. Dan ini yang berlatar belakangkan keresahan inilah kita sudah seperti kehilangan peta perjalanan Melayu. Kita mungkin ada blueprint, Mara dan sebagainya mungkin ada blueprint ke mana nak dibawa bangsa ini, tapi secara keseluruhannya, apakah kita punya blueprint yang jelas? Kalau kita tanya sendiri, cuba kita lihat milestone Melayu, bangsa Melayu di Malaysia. Apakah milestone yang ada dan ke mana nak kita bawa? Jadi kaki ini kita rumuskan bahawa inilah kerangka atau dimensi yang perlu diangkat sebagai skop keresahan bangsa Melayu. Kerana list itu terlalu panjang, tapi kita boleh masukkan satu-satu di mana letaknya keresahan ini. Dan sebagai contoh, gambaran, sejarah sudah jelas menggambarkan bahawa ketika Melayan Union dikemukakan, kita tahu bahawa itulah yang membangkit keresahan Melayu, Raja-Raja Melayu kerana mereka mula dipersoalkan. Dalam waktu yang sama juga, Kes Syariah Kelantan 2024 mengangkat isu bahawa perlembagaan mula dipersoalkan. Dari segi akses pula, kita tahu bahawa 13 Mei
membangkitkan keresahan yang sangat jelas daripada sudukan ekonomi dan sosial dan apa tindakan yang dilakukan. Dan inilah sifat-sifat apa yang perlu dilakukan apabila kita respon terhadap keresahan ini. Dari segi kepercayaan, kita melihat bahawa PRU 14 melihatkan bahawa isu integriti bukan sesuatu yang kecil dan boleh merubah sesuatu daripada keadaan A kepada keadaan B. Ya. Dan ini perlu diambil kira dan terus berlaku. Jadi kalau kita tidak mengenangani isu dengan serius, kita hanya sekadar melaungkan keresahan dan kita memanjangkan ketidakpercayaan rakyat di luar sana tentang apa yang kita lakukan. Dan akhirnya imajinasi kita telah lihat bagaimana PRU 15 menyaksikan peranan digital, peranan social media, peranan TikTok yang secara besar-besaran. Tapi apakah tindakan kita dan lajukah kita untuk menangani keresahan ini? Dan akhirnya kita tahu bahawa ia menjadi krisis kerana terlalu jelas jurang antara retoriknya dan realitinya. Dan akhirnya rakyat mula bertanya, adakah ini sebenarnya satu perjuangan ataupun ada kumpulan yang mempunyai vested interest? Soalan yang seterusnya juga adalah, adakah Islam yang kita berpegang kepadanya, yang kita slogankan, benar-benar menjadi titik perjuangan atau asas perjuangan kita? Dan juga akhirnya, adakah ini untuk perjuangan bangsa atau untuk survival elit kita? Ini soalan yang sentiasa berkumandang di dalam setiap diri yang mungkin di dalam dewan ini. Tapi apakah jawapannya? Adakah beza daripada tahun ke tahun, daripada seminar ke seminar? Dan saya katakan kemudian bahawa kepercayaan tidak dipulihkan dengan pengulangan retorik. Dan ini jelas disuarakan oleh pengasas masyarakat nasional, musyawarah nasional tadi. Dan tidak perlu diulang lagi. Yang perlu dilihat sekarang ini adalah pembuktian kepada apa yang diresahkan ini. Kerana kita boleh ulang dan ulang dan kita katakan kita tidak mahu ulangan ini berlaku lagi, ia tetap akan berulang sehinggalah kita dapat melihat bukti yang dijalankan. Dan seterusnya, kita juga sering kedengaran bahawa kalau kita lihat dari segi perbandingan, Malaysia mungkin satu-satunya negara yang Melayu adalah majoriti, tapi minda kita berbicara, minda kita terhadap respon atas apa yang berlaku adalah minda minoriti. Kita tahu dalam kedudukan jelas kedudukan Melayu di mana, bahasa Melayu di mana, raja di mana, tetapi apabila kita lihat masih lagi sikap yang apologetik dan yang ini kita ketengahkan dan bila kita perbincangan bersama ahli panel adalah kita boleh suarakan, kita boleh hangat di pentas ini, tetapi bila kita diletakkan di atas table, di atas meja tentang runingan apa pendirian kita, maka di situlah kita kalah dengan kaum lain, kita kalah dengan hujah yang lain. Maknanya, kita boleh membakar semangat di atas pentas ini, tetapi bila diletakkan di meja perundangan, kita adalah apologetik. Kerana apa? Kerana kepentingan tertentu dan kerana memastikan tentang perkara-perkara tertentu dapat diteruskan. Maka kita perlu berpindah daripada kaum yang majoriti tetapi berfikiran minoriti kepada politics of capacity development. Kalau selama ini kita cuba mempertahankan dan identiti, tidak salah, tetapi sekarang ini kita perlu pindah kepada pembinaan capacity. Tidak dinafikan, pasti isu-isu ini sudah ditangani dan kita lihat pelbagai perkara sudah diketengahkan. Tapi ada satu perkara yang saya ingin ketengahkan dan saya ingin memberikan contoh. Apabila kerajaan ini ditubuhkan, sudah ada perjanjian sefahaman. Dan dalam perjanjian sefahaman ini adalah dinyatakan perkara-perkara yang sudah ditekankan. Tetapi persoalan yang ingin ditengahkan di situ adalah sejauh mana perjanjian ini dihormati. Kalau ia benar dihormati, kenapa masih terbangkit isu-isu yang seperti berlaku sekarang ini? Maknanya, jaminan ini boleh letakkan dengan secantik-cantiknya di atas kertas, tapi akhirnya di peringkat pelaksanaan, disitulah kepercayaan yang akan terpinggil dan semakin parah kesannya ketika ini. Kerana kita nak lihat bahawa bukti yang diketengahkan adalah tindakan, bukan sekadar retorik. Jadi di situ saya ingin merumuskan di saat ini bahawa jaminan saja tidak cukup. Kita tidak lagi mahu mendengar, Melayu tidak lagi mahu mendengar hak yang dibangkitkan, perlembagaan yang disediakan, tapi yang kita perlukan adalah perjalanan yang jelas.
blueprint yang ada, ke mana nak dibawa bangsa ini. Dan kalau ditanya dengan kumpulan anak-anak muda misalnya, di universiti misalnya, perbincangan tentang Melayu dilihat sensitif dan mereka tidak minat lagi. Bukan kerana tidak ada hasrat, tetapi kerana kekecewaan mereka. Sebab mereka tidak dapat melihat dengan jelas ke mana nak dibawa. Seterusnya, peta perjalanan ini tidak cukup sekadar dibuat dan dibentangkan, tetapi perlu dilaksanakan dengan sejelas-jelasnya. Dan ini berlaku jelas kerana selama ini pendekatan kita, kalau mengikut practice of foresight training and exercise, yang kita tangani adalah perkara-perkara kebisingan harian. Rasa marah, rasa sentimen, rasa emosi yang hanya di atas saja. Tapi yang di bawah sebenarnya kita tidak tangani secara berstruktur. Kita tahu ini berbunyi sangat klise, tetapi seriuskah kita dalam menangani persoalan bahawa kita perlu melihat kepada isu dasar. Kita perlu bangunkan akar jiwa yang Melayu yang sebenarnya. Apa yang perlu kita teguhkan, apa yang kita perlu yakinkan kepada mereka. Analogi atau metafora yang sangat mudah selama ini yang kita tangani adalah asap yang di atas, bara yang di bawah yang kita sangat yakin dan kita tahu dan kita punya penyelesaiannya, tapi bukan itu yang ini. Kerana apa? Kerana perbincangan diasaskan oleh sentimen dan perbincangan adalah respons kepada sentimen dan emosi yang dipanjangkan oleh media sosial. Padahal jauh di setiap kawasan parlimen, di kawasan pedalaman, isu mereka tidak tersentuh pun tentang isu-isu yang diviralkan. Mereka punya isu yang lebih besar, tapi di mana dibincangkan isu ini? Maka dari segi metafora, apabila kita cuba bina foresight exercise on this, kita lihat bahawa kita perlu melihat ini, bangunan bangsa Melayu ini sebagai bagaimana kita membangunkan suatu sawah. Untuk menghasilkan tuaian, yakni keyakinan yang ada, saliran yang kukuh perlu diadakan. Dan apakah saliran ini adalah dasarnya, insentifnya, peta perjalanan akhirnya, dan segala pelaksanaan yang sangat efektif, istiqomah dan amanah yang perlu diwujudkan dalam melaksanakan ini. Dan saya ingin mengangkat sebagai contoh untuk membuktikan bahawa ini bukan suatu yang mustahil. Ini suatu yang boleh dilakukan seperti yang dinyatakan TVET. Kalau dulu gambarannya adalah suatu yang sangat secondary, yang tidak mempunyai reputasi yang tinggi. Tapi Alhamdulillah, ya, di belakang ini adalah gambaran bahawa kita boleh melakukan ini. Sebagai contoh bahawa inilah cara bagaimana kita betul-betul membina kapasiti bangsa Melayu yang majoriti beralih daripada minda minoriti. InsyaAllah. Apa cadangan kami? Ya. Pertamanya kami ikut bahawa kalau tanpa anjakan pendekatan terhadap politik, tidak akan ada perubahan. Ya, kalau selama ini mungkin kita lihat dari segi politik of protections, kita cuba melindungi, tidak salah. Tapi ini sudah sampai masa bahawa kita bina kapasiti bangsa Melayu ini. Kita letakkan minda mereka dengan minda majoriti dan ke mana nak kita bawa mereka ini. Ya. Dan kedua, seperti dia nyatakan bahawa parti politik, bukan kami tidak mahu menyentuh, tapi ketika ini kami ingin mengenengahkan bahawa ada satu platform yang perlu diwujudkan, yang kita cuba beri ruang untuk dicuba. Berbanding dengan keperluan untuk berbicara dari segi parti, kita perlu mengenengahkan bahawa kita punya kumpulan lain yang berupaya yang sama untuk membawa kita pada satu agenda yang jelas. Jadi satu sahaja solusi yang kita cuba ketengahkan yang sebenarnya sudah dinyatakan dengan jelas oleh pengasas. Apa dia? Mesyuarah nasional. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi, kenapa kita highlightkan ini? Kerana kita rasakan bahawa perbincangan tentang bangsa, keresahan yang ada ini bukan suatu yang baru. Dan kita juga rumah bangsa, kita juga ada mufakat dan sebagainya. Tetapi apa yang membezakan adalah sejauh mana selepas ini, sebaik tirai ditutup, sebaik semua audiens yang datang ini pulang, apakah mereka pulang dengan perasaan bahawa kita sudah menangani ini dengan cara berbeza? Keduanya, adakah lahir keyakinan bahawa mesyuarah ini menjanjikan sesuatu yang konkret? Maka dengan tujuan itulah, apa yang kita cadangkan adalah jelas untuk menginstitusikan mesyuarah nasional ini supaya dapat keyakinan bahawa kali ini biar kita bina sejarah di mana kita satukan semua kita yang hadir ini paling tidak ke arah satu peta perjalanan yang jelas. Untuk tujuan itu,
Perkara pertama yang perlu berlaku adalah seperti yang dinyatakan, Mesyuarat Nasional EST mesti bersifat transpolitik. Ia tidak boleh diwarnai dengan mana-mana bendera dan sebagainya. Kerana itulah sebenarnya sedikit memecahkan arah tuju kita. Ke mana nak kita bawa. Jadi Alhamdulillah apabila kami dimaklumkan apa pendirian dan pendekatan yang boleh dilakukan, kami dimaklumkan bahawa bebas menyuarakan, of course dengan adab mujadalah yang perlu dipatuhi, tapi kami bebas dan tidak perlu terikat dengan mana-mana parti politik. Ya. Yang kedua, platform ini juga mesti bersifat diagnostik dan juga konsensus. Bukan mudah kerana membezakan selama ini adalah kita tahu bahawa parti politik cuba menangani isu yang sama. NGO pun cuba akan menangani isu yang sama. Akademik apatah lagi. Tetapi mereka ini semua wujud secara berasingan. Tidak disatu. Dan kalau dia engage pun mungkin sekadar survey yang dilakukan dan jawapan yang datang daripada mereka. Tapi seterusnya, di mana pelibatan mereka daripada A to Z. Dan juga platform ini mesti wajib melibatkan setiap lapisan masyarakat secara konstruktif. Dan mereka ini ada di luar sana, dalam 2,000 orang yang hadir ini, kita yakin ramai yang ingin terlibat sesama. Tetapi kepercayaan dan trust yang ada itu perlu dipertingkatkan. Dan ini tidak perlu diulang, dia tidak perlu disebut kerana sudah saya cuba mengukuhkan apa yang disebutkan oleh pengasas Mesyuarat Nasional. Bagaimana yang kita nak lakukan ini adalah dengan meyakinkan bahawa agenda ini harus dilakukan secara seprofesional mungkin. Jadi bukan lagi sekadar slogan, seperti yang dinyatakan juga, bukan lagi sekadar suatu yang dibentangkan di dalam persidangan, kemudian mereka pulang dan ditinggalkan demikian. Bagaimana dilakukan demikian adalah seperti yang dinyatakan. Dan yang paling kritikal yang saya ingin highlight di sini adalah ia mesti berdasarkan segmen-segmen yang ada. Tidak ada lagi pendekatan yang holistik yang boleh dilakukan. Dan extra miles itulah yang akan menentukan bezanya Musyawarah Nasional ini dengan pendekatan yang lain. Ia juga perlu disaring untuk melihat apa yang dilihat sebagai keresahan tulen, persepsi awam dan cabaran yang dimanipulasi. Dan seterusnya, ia mesti menyelaras dari segi naratif keyakinan bersama. Kerana selepas ini, kalau katakan kita ditanyakan, apakah naratif yang kita bawa pulang hasil daripada Mesyuarat Nasional? Bolehkah kita bina naratif tersebut untuk kita yakinkan yang di luar sana bahawa kali ini kita bercakap perkara yang berbeza. Dan untuk tujuan itu juga kita ingin menghantar mesej bahawa Mesyuarat Nasional ini adalah satu badan yang profesional. Satu badan yang punya KPI yang jelas untuk dimonitor. Satu badan yang punya institusi yang kukuh. Ya. Dan untuk tujuan itu kita tidak mahu dilihat sebagai retorik. Another round of retorik. Dengan bagi tujuan itu kita ada forum tindakan yang akan mengumpulkan, yang akan menyambung persidangan ini dalam konteks yang lebih kecil. Dan kemudian juga kita mengumpulkan community of practitioner. Kerana kita tahu bahawa kita banyak mengadakan majlis yang sebenarnya mereka ini tidak ataupun kurang yakin dengan hala tuju yang seterusnya. Kerana sudah banyak kali dipanggil. Dan kita yakin kalau kita tanya dengan jujur, mereka yang hadir hari ini sudah berapa kali mereka mendengar ucapan, slogan dan keresahan yang dibangkitkan ini. Dan mereka pulang, datang lagi untuk yang lain. Jadi tujuan trust politik ini adalah untuk memastikan bahawa soalan itu tidak berulang dan mereka yakin dengan apa yang kita nak bawa. Dan juga memastikan bahawa kumpulan yang disebut itu diwakili dengan sebaiknya. Kerana kita yakin bahawa even NGOs yang ada di dalam ini pun adalah NGOs yang ingin menyumbang. Tetapi kepercayaan dan keyakinan mereka tentang platform yang ada itu perlu diperkukuhkan. Dan insyaAllah Mesyuarat Nasional akan membangkitkan, akan menjadi platform untuk tujuan tersebut. Dan ini sekadar contoh tindakan yang boleh dilakukan dan pastinya ialah suatu yang perlu diperkukuhkan lagi. Sebagai rumusannya, bagaimana bermula dengan kaki, berakhir juga bagaimana kita nak memastikan bahawa keresahan yang dibangkitkan itu boleh diselesaikan dengan cadangan yang ada. Tidak perlu rocket science dalam mendekati persoalan ini. Kerana akhirnya yang mahu dilihat, yang mahu diyakinkan adalah pembuktian di kalangan persaingan yang mungkin ada, di kalangan parti politik misalnya untuk menjadi juara, untuk menjadi champion. Tapi akhirnya siapa yang akan mengundi, siapa yang akan membawa kaki ini ke jalan pelaksanaan. Jadi diharapkan bahawa mesyuarat ini bukan sekadar pentas parti tetapi mekanisme penggerak amanah bangsa. Ya, betul dia adalah ulangan kepada apa yang pengasas Mesyuarat Nasional nyatakan, tetapi ingin kita tekaskan di sini bahawa
dalam konteks politik, inilah sebenarnya rumusan dan inilah yang sebenarnya perlu dilakukan, dan ini perlu dilakukan dengan cara Blue Ocean. Tidak boleh lagi mengemukakan pendekatan yang konvensional. Dan akhirnya saya panjangkan di sini, jika kegelisahan Melayu Islam itu api dalam sekam, jangan hanya halau asapnya. Carilah bara yang diam di bawahnya, disitulah luka curiga dan hilang percaya menyala. Jika keyakinan bangsa itu sawah, jangan hanya menunggu hujan sesekali. Binalah sadaran amanah, bukalah pintu struktur, alirkan pelaksanaan ke setiap petak kehidupan. Kerana apa? Kerana jaminan mungkin meredakan seketika, struktur mengalirkan keyakinan, pelaksanaan menuai kepercayaan.